Perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Jumlah kes jangkitan COVID-19 di negara ini kekal 141 kes setelah tidak ada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Dalam kenyataan media yang sama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengingatkan kepada para pemilik restoran, gerai dan food court untuk memastikan para pekerja mereka yang menyediakan makanan mesti menggunakan sungkup muka bagi mengurangkan risiko jangkitan dan kebersihan makanan kepada pelanggan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Isnin 9 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya satu kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 130 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 19,516 ujian. Seterusnya, berikutan makluman mengenai Bro Health App, alhamdulillah setakat ini sejumlah 258,832 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Manakala sejumlah 4,635 syarikat dan premis telah mendaftar ke aplikasi tersebut juga. Sehubungan dengan ini, orang ramai yang belum mendaftar adalah disyorkan untuk muat turun dan mendaftar ke aplikasi BroHealth tersebut. Kerjasama orang ramai dalam penggunaan aplikasi BroHealth serta mengimbas QR Code di tempat keluar masuk premis akan sedikit sebanyak memastikan keselamatan orang ramai termasuk penjual dan pelanggan terjamin serta akan memudahkan Kementerian Kesihatan untuk membuat kontak tracing sekiranya ada penularan jangkitan berlaku. Selain daripada itu, Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan kepada pemilik-pemilik restoran, gerai-gerai dan food court mestilah memastikan pekerja-pekerja mereka yang mengendalikan dan menyediakan makanan untuk sentiasa memakai penutup mulut dan hidung ataupun face mask. Ini adalah bagi mengurangkan risiko jangkitan dan menjaga kebersihan makanan yang disediakan kepada pelanggan. Seterusnya, berhubungan dengan satu kes positif yang dilaporkan di Malaysia, Kementerian Kesihatan telah pun membuat pengesahan kontak dan telah mengenal pasti 6 orang kontak kes tersebut. Kesemua daripada mereka telah pun dibuat ujian makmal COVID-19 dan didapati negatif dan juga sedang menjalani kuarantin pada masa ini. Satu kes yang didapati positif di Malaysia melibatkan seorang kanak-kanak damin. Perkara tersebut dinyatakan semasa sesi soal jawab dalam sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang butirannya menyusul selepas ini. Sehingga kini, negara masih saja terus menangani wabak COVID-19 sejak ianya disahkan wujud dan positif pada 9 hari bulan Mac yang lalu. Namun, alhamdulillah, kita dapat menghadapinya dengan penuh sabar dan bersepadu. Sebagai sebuah komuniti, orang-orang Brunei telah menunjukkan sikap pemedulian yang terpuji. Beta turut memahami betapa beratnya bebanan para petugas barisan hadapan. Ya Allah, hanya Engkau jua tempat kami berlindung.
maka lindungilah kami dari bahaya COVID-19, dari serangan dan jangkitannya. Jika wabak ini bersebab dari dosa-dosa manusia, maka Engkau ampunkanlah, sesungguhnya hanya Engkau jua yang maha berhak untuk memberikan pengampunan. Amin ya Rabbal Alamin. Semasa sesi soal jawab, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan bahawa kes yang didapati positif di Malaysia itu melibatkan seorang anak damit. The case ini is involve a 10-month-old baby pulang. It's a Malaysian. They travel with the mother and family to Brunei to visit their grandparents and uncle, and they here for a while because of the waktu tu tadi pun baru ada COVID 19, so they also afraid, so they also isolate themselves at their home di sini. Jadi they don't go out much, so most of their daily necessities diberikan oleh the uncle. Okay, so they stayed at home most of the time. So whoever the contact durang semasa since March until durang baru balik 27 hari tu, all have been identified and all have been tested. Semua negatif. That's for the actual virus SARS-CoV-2. And we also did POCT on them for the antibody in case there's evidence of previous infection awal-awal tu, and the antibody tests are also negative. So it's very unlikely they got it within the family here, but how they got it, and especially macam mana baby seorang ni saya dapat, we not sure yet. Okay, because they travel quite far, early March durang di sini. But we still looking into other possibilities. Tugas sebagai pembersih kubur bukanlah sesuatu yang biasa kita dengar, apatah lagi ia dijadikan sebagai sumber pendapatan. Ikuti bahan mengenainya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Sebut saja tanah perkuburan, segelintir masyarakat mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Namun bagi seorang pesara yang bertugas sebagai pembersih kubur, bukanlah sesuatu yang menakutkan, bahkan ia menjadi sumber pendapatan untuk menampung perbelanjaan keluarganya selepas bersara lebih 10 tahun lalu. Kru RTB Mojo membuat pendekatan mengenainya. Menjadi tradisi di negara ini, apabila tiba bulan Ramadan dan Syawal, sanak saudara beramai-ramai mengunjungi pusara ahli keluarga yang telah kembali ke rahmatullah. Namun tahun ini, dengan penularan wabak COVID-19, tradisi tersebut tidak dapat diteruskan. Peluang itu dimanfaatkan sebaiknya oleh Awang Muhammad Ali Arifin bin Haji Abdul Rahman untuk memberikan khidmat membersihkan tanah perkuburan. Berkhidmat dengan syarikat perkhidmatan pengebumian Ar-Razak, Awang Haji Muhammad Ali Arifin membahagikan masa sebagai pembersih kubur dan juga nelayan. Sebenarnya pembersihkan kubur ni bukan yang untuk mengambil pahala lagi, wajib anulah ya, amal jariah. InsyaAllah membantulah juga sedikit banyaknya, membagi juga kemudahan, melonggarkan permohonan yang aku hadapi pada masa ini. InsyaAllah kalau ada apa-apanya, badan sihat, tenaga masih kuat, wujud, InsyaAllah akan diteruskan, akan memilihkan kerajaannya. Baik dia buat amal sikit, bersihkan kubur, ternyatakan temu akan memilih. Baik itu, untuk amal jariah. Sikit-sikit pun dapat dia menampung untuk bakalan di akhirat. Menurut pengurus syarikat perkhidmatan pengebumian Ar-Razak, keadaan negara pada ketika ini mendorong syarikatnya untuk menyediakan khidmat membersihkan kubur. Ini sekurang-kurangnya dapat membantu menyahut seruan pihak kerajaan untuk mengelakkan perkumpulan ramai.
Jadi kami ada orang request daripada our fellow friends, katanya ustaznya time COVID tani hashtag teranah di rumah. Ya, macam mana kan membersihkan kubur apa segala. Dari sinilah kami ingin berkhidmat kepada orang ramai untuk membantu membersihkan kubur orang-orang yang habis kita sayang. Ini adalah amal dan ini adalah salah satu perkara yang berkebajikan bagi saya untuk diteruskan pada musim-musim COVID semasa inilah. Marilah kita ni sama-sama membantu kerajaan agar tidak mengadakan perkumpulan ramai, waima pun berziarah ke tanah perkuburan. InsyaAllah, apabila wabak COVID-19 ini berakhir, kita boleh meneruskan tradisi ziarah kubur. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTV.